Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pencara serta rekan-rekan sekalian. Nama saya Badrul Nizam bin Edi. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kursus Drone Operation PDO 630. Tajuk pembentangan saya ialah quadcopter drone. Quadcopter merupakan salah satu jenis drone yang paling populer dan paling banyak digunakan pada masa kini. Drone ini mudah dikendalikan, mempunyai kestabilan yang baik semasa penerbangan, dan digunakan dalam pelbagai bidang seperti pertanian, fotografi, pemetaan, pemeriksaan bangunan, serta operasi penyelamat. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri komponen, ciri penerbangan, kelebihan, kelemahan, serta aplikasi quadcopter. Pengenalan quadcopter. Quadcopter ialah sejenis kendaraan udara tanpa pemandu atau unmanned aerial vehicle, UAV lah kalau kita panggil UAV, yang menggunakan 4 motor dan 4 kipas untuk terbang. Tidak seperti kapal terbang, quadcopter boleh berlepas dan mendarat secara menegak tanpa memerlukan landasan. Oleh sebab itu, ia sangat sesuai digunakan untuk kawasan yang sangat sempit ataupun yang tempat yang terlindung lah. Terdapat 5 ciri utama quadcopter. Pertama ialah mempunyai 4 motor tanpa berus, brushless motor yang menghasilkan daya angkat. Kedua, ia menggunakan sistem vertical take off and landing (VTOL) yang membolehkan drone berlepas dan mendarat secara menegak. Ketiga, quadcopter mempunyai kestabilan penerbangan yang tinggi karena keempat motornya berfungsi secara seimbang. Keempat, ia dilengkapi dengan GPS dan pelbagai sensor untuk membantu penerbangan yang lebih tepat. Akhir sekali, ia boleh dikawal menggunakan alat kawalan jauh atau telepon pintar, menjadikannya mudah digunakan oleh pengguna baru dan profesional. Next, reka bentuk dan komponen drone. Sekarang saya akan menerangkan komponen utama yang terdapat pada sebuah quadcopter. Komponen pertama ialah rangka frame yang berfungsi sebagai struktur utama untuk menyokong semua komponen drone. Seterusnya ialah motor tanpa berus yang memutarkan kipas bagi menghasilkan daya angkat. Kipas atau propeller boleh menghasilkan tujahan yang membolehkan drone terbang dan bergerak ke pelbagai arah. Komponen yang paling penting ialah flight controller, yaitu otak kepada drone. Ia mengawal kelajuan setiap motor dan memastikan drone sentiasa stabil semasa terbang. Selain itu, terdapat bateri yang membekalkan tenaga elektrik kepada semua komponen. Modul GPS boleh membantu menentukan kedudukan drone serta membolehkan fungsi seperti return to home. Bagi drone yang mempunyai kamera digunakan untuk mengambil gambar dan video dari udara. Akhir sekali ialah landing gear yang berfungsi melindungi drone ketika proses berlepas dan mendarat. Semua komponen ini saling bekerja sama bagi memastikan penerbangan berjalan dengan selamat dan lancar. Seterusnya, ciri-ciri penerbangan. Seterusnya ialah ciri-ciri penerbangan quadcopter. Quadcopter terbang dengan mengawal kelajuan keempat motornya. Apabila semua motor berpusing kepada kelajuan yang sama, drone akan terapung atau hover di udara. Jika motor belakang berpusing lebih laju, drone akan bergerak ke hadapan. Jika motor hadapan berpusing lebih laju, drone akan bergerak ke belakang. Quadcopter juga boleh bergerak ke kiri, ke kanan, berpusing, naik dan turun dengan mengubah kelajuan motor tertentu. Drone ini boleh berlepas dan mendarat secara menegak, menjadikannya sesuai digunakan di kawasan yang mempunyai ruang terhad. Dari kestabilan, quadcopter mempunyai prestasi yang baik karena dilengkapi dengan sensor sebagai gyroscope, accelerometer, dan GPS.
Kebanyakan quadcopter mampu terbang selama 20 hingga 40 menit bergantung kepada kapasiti baterai dan keadaan cuaca. Kelajuan maksimal pula biasanya berada antara 40 hingga 80 km sejam bergantung kepada model drone itulah. Oke, next slide. Kelebihan quadcopter. Quadcopter mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, ia mudah dikendalikan walaupun oleh pengguna yang baru belajar ataupun yang sudah mahir. Kedua, ialah mempunyai kestabilan penerbangan yang sangat baik. Dia punya stabilizer mampu tidak bergetar-getar lah dia punya kamera tuh. Ketiga, ia mampu berlegar di udara dengan tepat sesuai untuk kerja fotografi, pemeriksaan, dan pemetaan. Keempat, ia boleh digunakan dalam pelbagai bidang karena boleh dipasang dengan kamera atau sensor yang berbeza. Kelima, kos penyelenggaraan lebih rendah berbanding drone yang lebih besar. Oleh itu, quadcopter menjadi pilihan utama dalam pelbagai industri. Oke, seterusnya kelemahan quadcopter pula. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, quadcopter juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, jangka hayat baterainya agak singkat, menyebabkan masa penerbangan menjadi terhad. Kedua, ia tidak mampu membawa beban yang berat. Ketiga, angin kuat boleh menjejaskan kestabilan penerbangan. Jika angin terlalu kencang, dia mampu mengganggu kestabilan drone tuh. Dia tertiup kencang. Keempat, baterainya perlu dicas dan dijaga dengan baik bagi memastikan prestasi yang optimum. Kelima, jarak kawalan bergantung kepada kekuatan isyarat radio dan GPS. Oleh itu, pengguna perlu memahami setiap kelemahan ini sebelum mengendalikan drone. Seterusnya, aplikasi quadcopter. Salah satu penggunaan utama quadcopter ialah dalam bidang pertanian. Pada masa kini, ramai petani menggunakan quadcopter untuk memantau keadaan tanaman dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, drone ini digunakan untuk menyembur racun perusak baja dan racun rumpai, sekaligus menjimatkan massa, tenaga, dan kos. Quadcopter juga boleh menghasilkan peta kawasan pertanian dari udara serta membantu petani mengenal pasti kawasan tanaman yang bermasalah. Pengguna drone dalam pertanian membantu meningkatkan productivity dan menyokong amalan pertanian modern. Sebagai kesimpulan, quadcopter merupakan salah satu jenis drone yang paling populer karena reka bentuknya yang ringkas, mudah dikendalikan, dan mempunyai kestabilan penerbangan yang baik. Walaupun mempunyai beberapa kelemahan seperti masa penerbangan yang terlalu singkat dan kapasiti beban yang terhad, quadcopter masih menjadi pilihan utama dalam pelbagai bidang seperti pertanian, fotografi, pemetaan, pemeriksaan, dan operasi penyelamat. Dengan perkembangan teknologi pada masa depan, quadcopter dijangka menjadi lebih canggih dan memainkan peranan yang lebih penting dalam pelbagai industri. Oke, thank you. Itu saja daripada saya. Andai terkasar bahasa yang membuatkan tergores hati, saya ingin meminta maaf. Dan itu saja daripada saya. Untuk kata-kata hari ini, hidup ini seperti buku. Jika tidak berani membuka halaman seterusnya, maka kita takkan pernah tahu tentang cerita selanjutnya. Thank you.